Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nazatun Amalia binti Wan Muhammad Nur, bernama matrik C17A0379. Di dalam video ini saya ingin membentangkan projek penyelidikan saya iaitu yang bertajuk Inovasi Busana Kebaya Pengantin Model Muslimah dengan menggunakan batik tempatan. Terdapat beberapa permasalahan kajian di dalam projek penyelidikan ini. Yang pertama adalah kurang penggunaan batik tempatan pada rekaan busana kebaya pengantin pada masa kini. Kebanyakan rekaan busana kebaya pengantin dihasilkan dengan menggunakan kain songket dan juga kain berwarna, tetapi dengan pelbagai jenis kain seperti kain satin, organza, sutera satin dan bridal satin. Terdapat daripada pengguna yang tidak mahu memakai busana kebaya songket kerana kainnya yang terlalu tebal dan juga panas sehingga ia tidak memberi keselesaan kepada pengguna. Kedua ialah busana kebaya dihasilkan dengan kain berwarna dan dihiasi dengan jahitan dabuci dan manik juga selalunya kurang mendapat perhatian pengguna kerana pengguna masih ingin mengekalkan tema tradisional bagi busana kebaya pengantin. Ketiga adalah kurang penggabungan batik tempatan dengan rekaan kontemporari juga merupakan antara permasalahan kajian. Dapat 3 objektif kajian dalam projek penyelidikan ini. Yang pertama adalah untuk menghasilkan busana kebaya pengantin model muslimah dengan menggunakan batik tempatan. Yang kedua, untuk menggabungkan antara batik tempatan dengan rekaan kontemporari busana kebaya pengantin. Dan yang ketiga ialah untuk menarik minat pengguna terhadap batik tempatan melalui rekaan busana kebaya pengantin. Terdapat 3 persoalan kajian. Yang pertama adalah bagaimana untuk menghasilkan busana kebaya pengantin model muslimah dengan menggunakan batik tempatan. Yang kedua, apakah tujuan penggunaan batik tempatan kepada busana kebaya pengantin? Yang ketiga, bagaimana cara untuk menarik minat pengguna terhadap batik tempatan melalui rekaan busana kebaya pengantin. Antara batasan kajian di dalam projek penyelidikan ini adalah dari segi responden. Responden melibatkan pengguna terutamanya golongan perempuan kerana tajuk ini berkaitan dengan busana kebaya pengantin dan terhad umur adalah di antara umur 18 tahun hingga 40 tahun. Yang kedua ialah berkaitan dengan busana kebaya pengantin model muslimah untuk golongan perempuan. Busana kebaya pengantin. Dalam catatan sejarah, kata kebaya berasal dari bahasa Arab, Tiongkok dan Portugis menjadikan 3 bahasa tersebut terkait erat dengan asal muasal kebaya. Yang kedua, ada yang mencatat bahawa kebaya berasal dari bahasa Arab, habaya yang artinya pakaian labuh yang memiliki belahan di depan. Dan yang ketiga, kebaya Melayu adalah pakaian tradisional yang telah dipakai oleh wanita Melayu dari generasi ke generasi dan dihargai oleh masyarakat sehingga hari ini. Islamic modest dan moden. Modest fashion atau berpakaian sederhana merujuk kepada kecenderungan fashion pada wanita yang memakai pakaian yang kurang menampakkan kulit. Yang kedua, tidak mengikut bentuk tubuh badan, jarang dan menutup aurat. Dan yang ketiga ialah rekaan barat bagi busana pengantin dikenali dengan rekaan gaunnya yang mewah dan panjang. Batik tempatan. Batik Malaysia menggunakan motif flora dan jarang menggunakan motif makhluk hidup seperti manusia dan haiwan. Yang kedua, cara perhasilan batik Malaysia agak berbeza dari batik Jawa di Indonesia, iaitu coraknya lebih besar dan lebih ringkas. Yang ketiga, warna-warna yang digunakan dalam batik Malaysia juga lebih cerah berbanding batik Jawa. Kaedah yang digunakan oleh saya di dalam projek penyelidikan ini adalah kaedah kuantitatif. Kaedah kuantitatif dengan menggunakan kajian tindakan. Kajian tindakan adalah kajian soal selidik. Sebab saya menggunakan kaedah kuantitatif ini adalah ia sangat bersesuaian dengan penyelidikan pada masa sekarang, memandangkan keadaan persekitaran pada masa kini tidak mengizinkan. Selain itu, saya juga boleh mencari responden seberapa ramai yang saya mahu, sama ada seramai 50 ke atas bagi menjawab soal selidik. Untuk soal selidik pula saya akannya di dalam aplikasi Google Form. Untuk kajian set soal selidik terbahagi kepada 4 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Untuk bahagian A terdiri daripada demografi responden-responden yang menjawab soal selidik tersebut dan ia mempunyai 6 item iaitu umur, bangsa, agama, jantina, pekerjaan dan status yang akan dinyatakan kepada responden. Untuk bahagian B pula terdapat beberapa objektif yang perlu responden pilih sama ada ya ataupun tidak. Bahagian C pula soalan berkaitan dengan batik tempatan dan soalan tersebut diberikan dalam bentuk atau teknik skala Likert.
Untuk bahagian D akan menyediakan beberapa rekaan busana kebaya pengantin model muslimah yang memerlukan responden memilih dan menada pilihan mereka pada ruangan yang akan disediakan. Setelah memperolehi maklumat dengan mengumpul kesemua data yang dikehendaki melalui borang soal selidik yang telah disediakan kepada responden, kumpulan data tersebut dianalisis supaya saya dapat melakukan rumusan. Analisis data diperolehi melalui statistik mengikut bahagian iaitu bahagian A, B, C dan D. Jadual menunjukkan latar belakang responden. Seramai 55 orang responden yang menjawab soal selidik tersebut. Hasil daripada data analisis data belakang responden ini dipindahkan ke dalam bentuk jadual dan carta pie. Untuk bahagian B dan C, sebanyak 30 soalan disediakan di mana bahagian B sebanyak 15 soalan berkaitan dengan busana kebaya, manakala bahagian C berkaitan dengan batik tempatan. Hasil daripada data ini dipindahkan ke dalam bentuk jadual, carta pie dan carta bar. Sebelum saya menghasilkan rekaan akhir, responden perlu memilih di antara 10 rekaan yang disediakan. Hasil data analisis akhir, responden ramai memilih rekaan 9, rekaan 2 dan rekaan 5. Saya memilih rekaan 9 dan rekaan 5 sebagai produk akhir saya. Untuk batik pula, 10 batik disediakan untuk responden pilih. Batik yang kelima merupakan pilihan yang paling ramai responden pilih. Ini merupakan proses lagaran bentuk, daripada pembangunan adiah hingga rekaan akhir. Ini merupakan lukisan teknikal dan pattern layout bagi rekaan akhir. Banyakkan responden lebih memilih warna gelap iaitu warna dull violet, gelap bagi kain batik. Sebab responden lebih memilih kain batik berwarna gelap adalah kerana rekaan corak pada kain tersebut menyelah dengan warna-warna terang dan cerah. Oleh itu, ia akan kelihatan mewah dan kelihatan kontra jika ia digunakan untuk menghasilkan busana kebaya pengantin. Bagi kain senti yang berwarna ungu gelap adalah pilihan saya, di mana bagi saya ia amat sesuai digunakan warna ungu gelap dan dipandangkan dengan kain batik bagi busana kebaya pengantin. Kesimpulannya, dengan adanya projek penyelidikan ini, ia dapat membantu bukan sahaja saya, malah masyarakat untuk mengetahui betapa pentingnya sesuatu penyelidikan dan ia juga akan menjadi mudah jika ia dilakukan mengikut urutan susunan proses yang betul kecuali jika ia dilakukan tidak mengikut urutan susunan. Ia malah memberi kesan yang buruk kepada projek penyelidikan ini. Yang kedua, ia boleh digunakan untuk mengembangkan pengetahuan lanjut tentang sesuatu topik atau dalam contoh projek penyelidikan sekolah. Projek penyelidikan ini juga boleh digunakan untuk meningkatkan keupayaan penyelidikan pelajar untuk mempersiapkan projek penyelidikan mereka untuk pekerjaan atau laporan masa depan. Dan yang terakhir, ia dapat membantu saya dalam memilih jenis kaedah metodologi yang sesuai digunakan untuk menjalankan projek penyelidikan tentang inovasi busana kebaya pengantin model muslimah dengan menggunakan batik tempatan. Antara cadangan saya bagi projek penyelidikan ini adalah yang pertama, penggunaan batik tempatan oleh masyarakat hendaklah diperluaskan. Yang kedua, ia juga boleh menggantikan penggunaan soket yang kerap digunakan untuk menghasilkan busana kebaya. Yang ketiga, jika busana kebaya diinovasikan ke arah moden, maka masih perlu mengekalkan nilai tradisional dengan adanya penggunaan batik tempatan walaupun penggunaan soket tidak digunakan.